Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara satu sifat yang mesti kita perhatikan agar ada dalam diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat ini telah Allah nyatakan dalam Quran bilangannya sedikit. Dan sifat ini juga ada lawannya yang jelas di dalam Al-Quran berbanding dengan sifat-sifat yang lain, yakni sifat bersyukur. Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat 9, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini daripada bermulanya mati, hidup bukan sifat kita, mati kita. Mati itu sifat kita. Hidup itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang Maha Hidup, Dia Hayyun la yamut. Hidup kita ni, hidup tu saja patut dah ingat dah. Tapi Allah nyatakan pula tidak cukup dengan itu, Allah bagi sama' wal basar. Tak cukup dengan itu, bagi afidah. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasai. Namun Allah nyatakan qalil, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, bermula syukur itu adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui jalan untuk ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mana dia ada jalan dia. Dia bukan tiba-tiba jadi bersyukur, tidak. Dia mesti bermula dengan tarik atau jalan ingat. Ingat tu pula dimulakan dengan jalan meminta. Kadang kita ni minta banyak benda, lebih banyak daripada minta yang utama. Minta nak ada perkara keperluan hidup, ya tak salah untuk meminta apa yang kita tiada kat dunia ni. Allah suruh minta, ud'uni astajib lakum. Tapi dalam meminta kita lupa permintaan yang paling besar, permintaan yang paling utama yang menyebabkan kalau tak dapat perkara ini, apa yang ada sia-sia, binasa semuanya. Apa dia? Tak minta Allah untuk kita ingat dia. Kita ingat solat tu, buat perbuatan amalan semua dah tanda ingat. Belum tentu jemaah sekalian.
Belum tentu kita boleh ingat, kerana sifat kita nasia, lupa. Lalu dimulakan dengan ingat, permintaan pertolongan, minta kepada Allah dengan kalimah isti'anah. Iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Jadi dua kaedah. Allahumma inna nas'aluka. Ada satu lagi, Allahumma a'inni ala zikrika. Kalau a'inni isti'anah ni, kalau kita tengok dari segi istilah penggunaan, permintaan tu meminta dengan pertolongan tu lebih dalam daripada permintaan. Kalau dalam kesusahan, perkataan yang kita dengar adalah pertolongan. Tolong. SOS, mayday. Maknanya memang terdesak tu. Makna perkara yang paling mendesak dalam hidup kita adalah untuk kita sentiasa ingat Allah. Kerana bila gagal untuk ingat, gagal untuk syukur. Bila gagal untuk syukur, ibadah kita takkan jadi baik. Sebab untuk memperbaiki ibadah mesti terbit daripada jiwa yang bersyukur. Wa husni ibadati. Macam mana kan tidak? Hari-hari kalau tak rasa banyak ni pemberian Allah, tak ingat Allah, katakan nak datang tu dengan begitu tawaduk, begitu merendah diri, hauna. Datang, terima kasih Allah. Solat tu rasa macam mana orang cakap kalau datang rumah orang yang dah banyak berjasa kat kita, macam mana kita datang rumah orang tu? Bertunduk terima kasihlah. Datang, makin hari datang tu makin nak buat baik ke saya? Tapi tak tahu bagaimana hati kita ni merasai betapa luasnya kebaikan Allah. Dalam bab nanti kita masuk dalam bab amanah. Sekarang kita masuk bab sidik baru ni. Sidik ni kaedah mentafsir kehidupan. Ada kaedah, ada uslub dia, ada kaedah dia, ada perbahasan dia jemaah sekalian kita bincangkan ni. Ini sidik, amanah, fatanah, tabligh. Dengan orang yang sidik itu kita akan membongkar sudut pandang, kefahaman kita melihat hidup ini, yang mana nanti musuh nombor 2, musuh nombor 1 dah bermaharajalela lah. Musuh nombor 2 ni sedang berhempah pulas untuk memastikan dia boleh berkuasa atas bumi ni. Siapa musuh nombor 2? Musuh nombor 1 tahu siapa? Iblis. Bukan Israel. Tapi kawan dengan Iblis. Duk marah Israel tapi kawan dengan Iblis. Tak jadi juga. Tak jadi. Iblis ada sifat dia, sifat khas Iblis ni. Selagi bulan ramai yang menurun sifat Iblis. Iblis ni mula-mula buat kehancuran. Dia buat hancur dari dalam lah. Sebelum keluar yang kedua tu Dajjal. Tangan gaib panggil, yang master plan, mastermind, yang mengatur serangan-serangan yang berlaku di Gaza khususnya sekarang ni. Yang masih orang kata kalau kita tengok perkiraan tu, peta Palestin tu dah tak ada nama Palestin dah. Kan? Tuan-tuan perasan? Dia tukar nama Israel kan? Tinggal Gaza kecil tu dah 75 tahun. Kalau ikutkan hancur dah kan? Kenapa Gaza tak habis-habis sama sekarang? Ada masjid, Masjidil Aqsa. Malah antara pencetus kebangkitan Hamas baru-baru ni 7 Oktober tu yang menyebabkan serangan gerila habis-habisan tu, sebab mereka dah kacau masjid. Mereka dah masuk dalam Masjidil Aqsa, dia tiup trompet dalam. Itu jam memang tak boleh ada bottom line lah katanya. Dia panggil red line itu. Dah cross tu, apa jadi-jadi. Sebelum ni mereka boleh sat lagi. Mereka sat, tunggu sat. Tapi bila once dia announce trompet tu, kalau tak ada apa-apa yang berlaku, dia start robohkan Masjid Al-Aqsa. Dia akan mula bangunkan Solomon Temple bawah tu. Dia bukan bangunkan Solomon Temple pun, dia nak keluarkan khazanah sihir. Tuan-tuan, akhir zaman ni kita berhadapan dengan sihir. Hati-hati. Sebab tu kena kuatkan roh spiritual, bukan kuatkan ekonomi. Ekonomi ni bila-bila boleh kuat. Yang kita akan berhadapan nanti adalah
Nak sebut adatnya kuasa sihir, tapi tak ada kuasa pun. Yang main-main. Kita ingat sihir ni dah habis dah. Dah bapak sihir tengah nak keluar sekali ni. Tapi bapak sekali bapak sihir iblis. Apa sihir yang besar sekarang ni mas sekalian? Kita besok aja jawab malam ni kan. Asyik kita aku cakap. Nak kaitkan dengan kajian kita ni, tafsir kehidupan ni, sebab kita kaedah yang pertama ni, sidik ni sangat berguna untuk kita berhadapan. InsyaAllah kita tak jauh lah bila keluarnya Dajjal ni. Tapi mudah-mudahan antara perkara yang dia akan buat, walaupun belum tunggu Dajjal pun, memang ini yang menjadi SOP ataupun kaifiah, kaedah hidup ni bermula dengan kebenaran. Watawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran ataupun melihat dengan yang benar. Melihat dengan yang hak, dengan yang benar. Ataupun ajak manusia melihat kebenaran. Apa yang benar dalam hidup ni? Kaedah yang ini dinamakan siddiq. Siddiq, sehingga kan Nabi SAW menjadikan bahawasanya Allah SWT memutuskan Nabi SAW itu, kalau ikut kerja khusus, itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini rujuk pada Nabi SAW. Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, banyaklah tentang sepanjang hidup Nabi itulah kan akhlak. Tapi dia ada teras, dia panggil, dia ada asas. Akhlak itu di mana asasnya? Tu 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah, jumhur. Ya, ni sifat bukan rekaan ni, maksudnya bukan reka-reka, ni ada dalam Quran. Sifat wajib bagi Nabi SAW, yang wajib bagi Nabi, yang kita orang beriman mengaji bab akidah, bila mengaji bab Nabi, 4 sifat ni kita akan belajar. Jadi lawan kepada 4 sifat yang wajib. Mustahil bagi Nabi SAW. Namun 4 sifat ini bukan hanya habis kat Nabi SAW, namun kita umatnya mesti, ini kata mesti, menggunakan akal yang Allah bagi ini, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Malaikat pun tak dapat. Yang menyebabkan dengan akal inilah malaikat kena respect. Yang menyebabkan akal inilah iblis, yang patutnya dia bolehlah maintain tahta tu asalnya, tapi kerana ada perangai orang tak berakal ni, orang tak berilmu dipanggil. Akal ni ilmu, akal mesti sinonim dengan ilmu. Jadi bila dia tak berilmu, iblis tak ada ilmu ni mas sekalian. Dia beramal, dia ilmu tak ada. Dia jahil sebenarnya. Dia ikut je, sehingga keluar perangai abah wastakbar. Iblis yang asal ketua pun dia jatuh sebab akal. Jadi akal yang Allah bagi ni suruh yatafakkarun, berfikir. Jadi apa yang nak fikir ni? Fikir tentang kehidupan kita ni. Hidup kita ni, apa sebenarnya yang ada dalam kehidupan ini mesti difikirkan. Sehingga kan Allah suruh merenung, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar. Tadi perubahan siang malam tu bukan saya saja masalah. Malam dah. Yalah, nak buat apa lagi kita? Macam itu. Dah. Kejadian langit bumi siang malam tu lila untuk ulul albab. Orang yang berfikir. Lila ayatil li ulil albab. Berfikir. Jadi cara kita nak fikir hidupan yang luas ini ada kaedah. Balik pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini kaedahnya. Bila kita mengaji, kita buat kajian, kerangka pemikiran ni kita kena ada corak atau kerangka. Kalau mengaji bab tauhid, ada hukum akal, wajib bagi akal, mustahil bagi akal, harus bagi akal. Jadi kalau dalam kehidupan, empat kerangka ni kena jadikan sebagai asas. Dan keadaan ini, maksudnya kajian ini, kalau ikutkan umur ni, ini kita kaji, Allah tak dikasih kaji 10 tahun, sampai kahina 10 tahun, dan dah sampai masa untuk diketengahkan. Sambung, Allah tak disambung belajar pun untuk ketengahkan kajian ini. 10 tahun, 2013, ikutkan dah 11. Itu almarhum Datuk Seri Bawasadin Hanafi. Sebab kalau lihat sedikit lah, kita tengok sorotan sebelum terbinanya kajian ni. Bila Allah perjalankan saya daripada background sekolah agama, Samtas, Tengku Puan Jemaah, kemudian sambung Jais yang setakat ni wallah alam, kalau salah saya kalau salah saya betulkan. Ya, ini tak ada lagi tahun 1998 ke 96, kurang lebih macam tu, saya pun lupa. Sekolah
melainkan sama penuh SPP yang integrate, agama yang ada sains. Sistem Jais tak ada. Sekarang ni tumbuh macam cendawan lah, tak ada cerita. Sekarang dulu ambil subjek Al-Azhari, saya ambil Tauhid Fiqh Nahwu Surah Tafsir Hadis, yang boleh pergi Yaman, pergi Mesir, sambung semua tu. Kemudian ditambah pula fizik, kimia, APMET. Tu sekolah Samtas. Pada waktu itu ada pula sekolah Sambestari Subang Jaya. Itu sains tulis, ni sains fizik. Tu budak ni dipecahkan dua ni. Apa tujuannya? Nak melahirkan umara yang lahir pada ulama. Tapi kalau ikutkan trend pengajian, kena macam itu. Memang dia satu, dia tidak boleh berpisah. Pengajian kita tak boleh berpisah sepatutnya. Tinggal lagi larat tak larat. Tapi kalau kita lihat biografi tuan-tuan guru kan, sebagai contoh Al-Imam Sanusi. Imam Sanusi ini yang menyusun sifat 20. Menyusun, bukan mengasaskan. Sifat yang 20 itu sudah ada perbahasan daripada Imam Abu Hanifah pun dah tak ada dah. Zaman Nabi SAW ada, tinggal zaman Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih wujudkan, dipanggil tauhid formalistik. Itu yang susun 20 tu, bukan rekaan tu. Dia memang dah ada, tinggal susun. Background Imam Sanusi ni rahimahullah ta'ala alaih, beliau ada seorang astronomi, seorang ahli perubatan, matematik, ahlul hadis, ahlul kalam, teologi. Nampak? Tinggal larat tak larat lah kita nak ngaji. Tapi memang macam itu jemaah sekalian. Jadi makna kata bila saya dah berjalan pasal agama, Allah takdir kan saya sambung sains. Background sains architecture. Mesin bina, habis belajar degree terus. Dan waktu itu saya seorang-seorang je budak sekolah agama sambung sains architecture. Yang lain semua budak teknik, budak poli, budak teknik, budak sains sukan. Rupanya Allah nak perjalankan untuk gabungkan corak pemikiran. Habis belajar, itu saya belajar dengan YM Raja Azman pula, Sufi Architecture. Ini cetus ini masalah. Mungkin tak tahulah dah berfikir ke belum, tapi apa yang saya berjalan, saya perjalankan. Kita mengajar apa yang Allah perjalankan. Tercetus pemikiran ni, macam mana nak gabungkan dua hidup ni? Saya terfikirnya, aku dah seorang agama, masuk universiti, tak nampak agama dah. Mana agama ni? Yang main-main masalah. Budak-budak tahfiz cakap lah 30 juzuk, tak 30 juzuk. Masuk universiti lagi, hang pandai-pandai lagi. Melainkan hang ambil kos tu. Melainkan dia ambil kos yang sama. Kalau diubah kos tak payah jauh, kerja lagi hilang habis semua. Di mana letak agama? Kita cek-cek, nah, sekolah ni, mahat ini, mahat ni. Waktu tu dah ikat kepala lah dia. Dia dah nampak raga dia. Kita tanya sikit, ngaji sikit, boleh tak? Islam di hati katanya. Banyak agama hilang di hati, luar tak nampak langsung ni. Jadi bila macam tu timbul soalan, tak ada kaedah ke? Kaedah perbahasan kehidupan. Bila saya kaji pula waktu tu, benda ni yang saya bawa ketika kena interview itu lagi. Untuk tauliah saya tanya. Saya tanya soalan juga. Dalam bab kehidupan, motivasi kehidupan, siapa yang pelopori tentang teori-teori kehidupan? Yang bagi semangat, bagi tips apa? Kalau mari bab agama mas sekalian, dia mari tazkirah dah, amin. Main slot dia. Tapi kalau nak mainkan dengan isu-isu pembangunan insan, teori-teori besar keluar. 7 Habit, Stephen Covey, Blue Ocean. Ni, rupa-rupa ni namanya akan menjarah doktrin pemikiran kita. Mari beragama jadi minoriti, bukan majoriti. Bukan. Malah jangan terkejut orang cakap janganlah agama sangat nak bangunkan manusia ni. Ialah agama juga, tapi dia ni manusia dia. Saya belajar pembangunan, saya belajar struktur, saya belajar macam mana proses pembangunan bangunan itu. Dia mesti ada master plan dia. Kalau master plan tu tak betul, naik sampai ke atas, roboh lagi. Jadi hidup kita dibina oleh asas apa? Pemikiran apa? Perancangan hidup kita bagaimana? Apa perancangan? Biasa kalau soalan saya keluar, kalau bagi corporate training ke, kita tanya soalan, saya tanya, apa perancangan hidup? Bentangkan pelan perancangan kehidupan. Saya tengok, saya main kat situ.
Dia keluarlah kena ada 7 SOP, 7 ini, itu, ini, itu, ini. Saya bilang, ini bukan perancangan, ini tips. Master plan mana? Wah, cakapnya tu habis. Tuan-tuan, rupanya ramai tak boleh nak kaitkan dengan Nabi SAW rupanya. 4 sifat inilah master plan dia. Mula-mula nak bincang pasal apa dalam hidup ni? Memang kalau beragama dia memang tutup tepi mas kan. Setiap bulan pelajar-pelajar yang dah mengaji agama dah okey dah. Dah ikut mak suruh dah selesai. Kali ni hidup dia pula. Dia main hidup dia pula. Dulu ikut mak ayah, sekarang ikut diri dia. Kalau dia tak ada panduan, orang kata panduan Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran ada juga usul, ada perbahasannya. Bagaimana nak membahaskan? Ini perbincangan tentang kaedah. Bila tak ada kaedah, itu yang hancur tu. Ucap kaci, apatah lagi kaedah kehidupan tidak dikaitkan dengan sifat Nabi SAW. Tak kait. Kalaupun boleh kait, dia jadi slot in. Kejap Nabi, kejap tidak. Bahasa saya buat macam ni bahasa mudah faham. Saya cakap apa? Solat cara Nabi, betul lah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi hidup cara Yahudi. Memang cara Nabi ada cara Nabi, tapi cara fikir cara Yahudi. Apa cara Yahudi? Benda dulu. Mereka ni golongan yang kalau kaji perangai orang Yahudi yang sekarang ni, yang sampai jadi akhirnya dia jadi sembah setan. Akhirnya dia orang sembah setan. Sebab apa? Dia mengagungkan akal dia. Sebab tu dalam Al-Baqarah perangainya suka soal. Suka soal. Macam hebat sangat. Dia suka digitalize. Dia suka konon rasional. Akal ni. Ini dia tanya. Sampailah Tuhan pun dia tanya. Sekarang ni contoh di Gaza. Dia bukannya tak nampak apa yang berlaku. Otak dia tu, pemikiran dia tu, konon dia ada benda lain yang dia nampak tu. Dia sanggup demi sebuah pembangunan untuk sebuah kehancuran. Dia sanggup untuk membina. Nak tengok pemikiran ini. Saya sambil tu saya masukkan dengan sidik corak pemikiran berfikir dengan benar. Berapa ramai hari ini umat Islam ditanamkan pemikiran ya ini apa dia? Membina kejayaan di sebalik keruntuhan atau kegagalan, atau membina kejayaan di atas kegagalan, kekecewaan. Tuan-tuan bayangkan kalau contoh kehidupan dunia ni, kejayaan yang dibina ni dengan air mata, darah, dengan pergaduhan, dengan tinggal anak, tinggal isteri, tinggal semua, inilah kejayaan katanya. Tuan-tuan, mungkin yang di hadapan saya pernah dengar perkongsian inspirasi kehidupan. Biasa kalau nak dengar perkongsian macam ni, tajuknya inspirasi kehidupan. Daripada sebuah legasi kejayaan, di sebalik kejayaan itu penuh dengan air mata. Makna kata apa? Dia suruh, tak apa, demi kejayaan kita pijak orang pun tak apa. Ini hak kita katanya. Kalau sanggup tak apa, dia pemati tak apa. Dia ada pemati dia. Nampak? Dia punya doktrin dia. Dia tak ada sifat kemanusiaan tu, tak ada. Kemanusiaan tu tak ada. Melainkan Allah setiupkan hati dia. Sebab tu bila ada kebenaran, nampak? Di saat sekarang ini, Allah perjalankan sebuah keadaan yang mana apabila Gaza diserang habis-habisan, mula terbinanya perjalanan manusia yang tak berapa nak sokong ni. Memang tak sokong pun. Mereka di kalangan mereka sendiri pun ada rakyatnya tak sokong. Timbul sifat keperimanusiaan tu ada. Dia kalau mendalami lagi tu, dia akan jumpa kehambaan. Daripada kemanusiaan itu kalau dia dalami lagi, ini masa nanti tuan-tuan tengok ni ayat Allah kata akan datangnya Islam, masuk Islam berbondong-bondong. Ni zamannya. Zaman yang mana mereka menyangka mereka buat kehancuran tu demi masa depan mereka. Dah Allah tahu perancangan. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Cuma kita tak sanggup nak tengok apa yang sedang berlaku. Namun Allah pemilik alam ini, Allah menggantikan yang terbaik di atas apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Sebab tu memang dari satu sudut kita sedih, tapi dari satu sudut
Ada je yang menzahirkan sifat bergembira, yang main-main. Ada yang dah syahid tu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah terus. Keluarga ku syahid katanya. Mereka sedang berbahagia di syurga katanya. Oh, ini luar biasa. Ini hijab dah terbuka, tuan-tuan. Dia tak nampak itu kehancuran. Dia nampak itu satu anugerah Allah untuk pergi ke syurga yang abadi. Kita ni memang tak hancur lagi. Kita bimbang hancur dalam. Luar tu memang hancur depan mata, tapi hatinya kuat. Baik. Maka sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Maka dengan ini, kalau kita lihat, membincangkan kehidupan bersandarkan kebenaran siddiq ni. Maka di sini kita menekankan kaedah melihat dengan sifat wajib bagi Nabi SAW, siddiq, iaitu diajar untuk melihat dengan hati. Manusia yakni apabila hatinya tidak dihidupkan, maka dia akan berada dalam keadaan yang mana kegelapan. Di hati ini yang menyuluh kehidupan. Tapi hati tidak dibangunkan, yang dibangunkan mungkin akal, yang dikatakan IQ. Tapi akal yang dibangunkan itu bukan berdasarkan hati, tapi akal yang dibangunkan berdasarkan keadaan. Sampai bila nak susah macam ni, dia doktrin. Sampai bila nak minta orang, dia doktrin. Nanti kamu anak nak makan apa, dia doktrin. Dia panggil kapitalis oriented. Kapitalis oriented, kiblat ke kapitalisan. Ayat ni. Walhal patutnya hati kita ni nak rasa apa ni? Ni hidup celik mata ni, kita nak rasa apa dulu? Kalau nak kita renung kaedah masak kan, ni masuk dia dalam bab kehidupan ni, banyak kaedah kita boleh kaitkan. Contoh nak jadi seorang yang pakar masak, master chef lah. Entah mungkin tengok satu ketika ada siaran master chef tu kan. Kita tengok lah, benda ada kan, tengok. Tapi jangan tengok je, dia fikirlah. Sebelum dia nak masuk jadi tu, dia pertama dia kena rasa. Dia kena kenal, dia kena rasa dari texture. Ni apa? Dia tutup mata kan. Ni bahan apa? Ni kayu manis. Ini bawang, ini rasa. Kemudian dia dira rasa, dia pergi pada hidup lah. Ni bau apa? Bau apa? Bila dia dah boleh bezakan, barulah dia boleh tentukan nak masak apa. Sekarang mari kat hidup pula. Bila kita nak bina kehidupan, pertama sekali nak rasa apa? Apa yang kita bina dalam hati kita? Tiba-tiba nak pergi ke akal pula. Walaupun akal ni menjadi satu perkara yang penting, tetapi ingat akal ini mestilah dibangunkan dengan kebenaran. Kebenaran contoh akal. Pelik kita tengok dunia ni ada sendiri, tak masuk akal. Mana boleh benda ada sendiri? Mesti hanya menjadikan. Itu maksudnya. Itu bulan Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Akalnya didorong dengan fitrah kemanusiaan yang mencari pencipta. Sebab tu Allah katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia ni hanya saya semata-mata untuk sembah Allah, bil makna sembah itu dengan bermula mengenal. Macam mana nak sembah kalau tidak mengenal? Nah, di dalam perbahasan asas agama usuluddin, kita faham usuluddin yang dibincangkan awaluddin, awal agama itu dengan mengenal Allah. Agama itu mengenal Allah. Kita pun faham, kita faham agama mengenal Allah, dan faham kita pada agama itu dekat mana? Dekat buku. Itu masalah tu. Itu pemahaman agama yang dangkal, yang jumud. Dan kalau ini ada, bermaksud musuh Islam dah berjaya mengecilkan, mengasingkan agama daripada kehidupan. Kita ingat mengenal Allah tu dekat buku. Memang mengenal Allah tu dengan ilmu yang ada di dalam buku, yang ditulis oleh guru-guru, yang diluahkan daripada kolbu seorang guru, dia tulis kitab macam Ummul Barahin. Guru tulis terjemahan daripada rujukan kitab Asy'ariyah Al-Maturidiyah, daripada Fiqhul Akbar, banyak kitab-kitab, dan semua ini rujukan Al-Quran. Tapi ilmu-ilmu ini cuma sekalian kena faham, dia tidak habis dekat buku.
maka dia mestilah diterjemahkan dalam kehidupan. Maka awal-awal kehidupan adalah mengenal Allah. Tu hidup celik mata kena rasa apa? Kena rasa Allah hebat. Ini aku kena dapat. Tak ada rasa, tahu nak rasa apa. Tak rasa macam kosong hidup ni. Tahulah. Hai, tahlah. Dia macam itu main rasa tu nyanyi tak? Sebab apa? Sebab wahyu yang kedua turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kita tengok perjalanan hidup manusia. Bermula Nabi Adam yang sangat sehingga Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul, itu tak ada lain misinya adalah untuk membesarkan Allah, menyampaikan kalimat thayyibah, menyampaikan kepada kebenaran. Yang benar hanya Allah. Sampai ke Nabi Muhammad SAW, itulah baru dinamakan inna dina indallahil Islam. Baik. Bila sebut tentang agama ni sebenarnya, perjalanan ni, agama yang dinamakan juga sebagai cara hidup, lifestyle kita, the way of life kita. Cara hidup kita ni jemaah sekalian mestilah dibina dari dalam, yakni dari hati. Itu yang benarnya, hati yang merasai kebesaran Allah. Sebab tu wahyu yang kedua turun setelah Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 hingga 5. Wahyu yang kedua turun adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ada kalimah fakabbir yang menjadi pengkhususan kepada manusia, yakni takbir, membesarkan Allah, yang terkandung di dalam kalimah thayyibah. Lam alif tu yang mana kita faham lam nafi, ataupun yang kita namakan bahawa penafian kepada selain kekuasaan Allah, yang mesti dibenarkan dari hati. Hati yang merasai kekuasaan Allah. Juga bagaimana nak faham kekuasaan Allah itu dengan merenung kejadian alam dan diri. Alam dan diri. Dan tuan tak rasa contoh bahasa mudah, tengok langit. Dia bukan tengok langit lagi, tengok awan baru. Langit pertama tak nampak lagi. Atmosfer baru. Tak ada tiang, tuan-tuan. Tak ada tiang, tapi tak asal apa ke. Nak hujan. Panas hari-hari. Dia tak sedar kejadian tanpa tiang ni bukan kecil banyak construction sekalian. Mana ada teknologi boleh buat terapung bumbung begitu. Saya bidang bina bolehlah fikir, ya Allah. Sebab ada pula yang bertanya. Ada pula dekat satu tempat pengajian tu, cerita dah lama dah ni. Tapi dia tak sempat tanya saya lah. Tapi kita cakap, Ustaz, kat sini ada seorang ni rajin tanya. InsyaAllah Azan minit. Dia kata nanti dia tanya, kalau Ustaz mengajar benda macam ni, dia suka lah ni. Dia macam mistik lah pertanyaan ni kan. Suruh berfikir kan, berfikir kan. Ada orang tanya, Ustaz kalau mengajar saya berkerut jadi kan. Saya rasa tinggi katanya. Saya bukan kata tinggi, itu sel-sel otak berhubung bagi. Betul lah tu. Dia kata apa? Langit ada berapa tiang? Saya pernah tanya soalan ni kan. Nanti Ustaz tak standby. Belum lagi kan? Belum lagi. Belum masuk tajuk. Belum tu. Tuan-tuan, yang bijak lestari ni, langit ada berapa tiang? Ada orang berfikir itu, tapi orang tu jalan tak betul lah. Dia sampai tahap bertanya langit berapa tiang, konon-kononnya. Habis tu dia jawab apa? Mana ada Ustaz jawab dah. Dia kata, tanyaan gila katanya. Saya kata, apa gilanya? Nyatanya memanglah orang gila, tapi soalan dia tak gila. Langit ada berapa tiang? Betul lah. Kita duk faham bumbung kena ada tiang kan? Saya tanya balik, kenapa perlu tiang? Soalan jawab soalan, kenapa perlu tiang? Nak menahan langit. Nak menahan langit pula dengan tiang. Nak apa pada tiang? Nak tahan. Nak apa pada tiang? Saya tanya lagi. Nak kuat. Kan?
Apa fungsi tiang tu kan? Nak menahan binaan daripada roboh. Tiang tak jenis, tak kisah kayu ke batu ke apa ke, nak tahan supaya tidak roboh. Maknanya kita nak tiang yang kuat. Jadi kita nak kuat kan sebenarnya. Untuk perbahasan tak apa perbezaan. Yang kita sambung sini. Agun ini panggil kabat. Kabat kan tu. Kemerahan berfikir aras tinggi. Ini asas sekalian, asas. Kena kita kena berusaha untuk berfikir gitu. Baik, kita bagi lalu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. La hawla Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba zinati wassalatu hati sayyidina Muhammad wa ba'as maqam innaka la tukhli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana dimuliakan Allah. Kita sambung sikit mas sekalian. Kemudian kita buat kesimpulan. Baik. Maka kalau kita lihat tadi dengan kebenaran soalan tu, soalan kebenaran, kita tanya balik. Ana kata berfikir orang Islam ni tuan-tuan, memang dia memang intelijen. Orang Islam ni memang Allah jadikan memang otak dia memang cerdik, sebab tu ilmu macam-macam benda dia boleh belajar. Sebab ilmu pertama dia kenal Allah punya, dan dia minta kepada Allah ilmu tu. Keduanya memang Allah jadikan akal bagi orang beriman ni memang cerdik. Tinggal lagi kita nak guna untuk memikir kebesaran Allah atau hanya memikir dengan keadaan dunia benda. Salah guna memang akan jadi lebih teruk daripada binatang, Allah kata. Memang akan tidak akan membangun. Baik. Jadi contoh macam tiang tadi, cuba kita fikir. Ada soalan itu saya melalui ini memang ada dalam kita ceramah, jumpalah macam-macam gagah manusia, tapi ada soalan-soalan yang kita boleh jadikan balik pengajaran. Bila dia tanya langit berapa tiang, kenapa perlukan tiang, saya tanya balik. Kenapa? Kerana nak menahan langit. Kerana umpama bumbung, Allah kata. Kita nak ada apa pada tiang tu? Nak kuat pada tiang, betul tak? Bukan batu. Kalau batu tak kuat, tak guna juga fungsi tiang. Dia ada fungsi tiang. Ini boleh juga pakai besi pun boleh, pakai plastik pun boleh. Ikutlah yang mana kuat. Kalau pakai hulu tu boleh, plastik yang PVC, yang komposisi yang padat tu boleh. Tengoklah tanggung beban barang tu. Maknanya poin dia nak kuat. Soalan saya tanya balik, kuat tu datang dari siapa? Dari tiang ke? Ni kata kabat ni, kuat tak datang dari tiang. Iyalah, kita manusia fikir nak kena ada tiang pun dapat kuat. Allah tu kan perlukan benda ke? Allah sifatnya istighna. Tu kata kena Allah tu. Kuat tu sifat Allah. Nak kita dah dijajah otak kita. Kuat dia kayu.
Kuat je benda. Kalau itu kita fikir, jauh lagi nak tumbangkan Yahudi. Allah. Apa dia tumbang kita tu? Kaya je, duit. Rezeki dia, kerja. Berjaya dia melekakan kita. Sedangkan Allah kata, la tulhikum amwalukum auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kamu. Harta ni salah satu perbincangan. Harta, macam mana harta boleh lalai? Saya solat, yang solat bagus, ada yang sebab harta tak solat pun ada. Tapi bukan kata itu, ceritanya dia berurusan dengan siapa? Harta. Apa yang dia nak pada harta? Kaya. Tuan-tuan, kalau kaya tak ada, mana mahu orang nak duit? Orang tak nak duit, tuan-tuan. Apa maksud kaya ni? Laku, tak laku bagi. Bagi duit, saya ada duit banyak ni. Duit apa? Duit Saidina. Apa duit Saidina bagi kat saya ni? Tak laku. Orang nak kaya, orang nak kuat. Kuat. Lalu Allah jadikan langit tanpa tiang kerana kuat milik Allah. Allah tidak perlukan makhluk. Makhluk perlukan Allah. Maka makhluk perlukan kuat. Tapi kuatnya daripada makhluk perlukan syariat. Itulah syariat ni. Memang kita ni syariat tak boleh pisah. Tak boleh pisah dengan kita. Memang syariat depan mata. Depan mata syariat ni benda nampak. Tapi yang bimbang terpisah hakikat. Hakikat tu terpisah. Lupa itu. Lupa kuat itu bukan zahir ataupun kuat bukan milik tiang. Tak payah disembah tiang tu. Kita usaha saja untuk buat tiang. Tapi kuat bukan pada tiang. Nampak? Kita saja usaha je cari duit. Tapi kaya bukan pada duit. Pergilah nak cari duit pun banyak pun. Tapi kaya pada Allah. Kalau kaya pada Allah, datanglah masjid. Oh, berkira sangat masa. Contoh. Nak marah juga kan? Marah lah. Kamu cari apa? Cari duit. Cari duit tu cari apa? Jadi kaya lah. Oh, sebut slow dah kan. Kamu tahu kaya tu apa? Iyalah Allah kaya dah tu. Kamu cari kat mana? Ada kata kadang ni ada mata tapi buta. Allah kata surah Al-A'raf 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak faham. Tak nak mula-mula rasa tu, tak nak rasa Allah kaya. Macam mana nak rasa Allah kaya? Datang je masjid, insya-Allah tuan-tuan. Dengan niat yang benar, dengan niat yang jujur kepada Allah, datang ulang-alik buat syariat Allah dengan benar, Allah bagi rasa tu. Sebab rasa ni barang bukan cari, barang bagi. Tu bahasa. Rasa-rasa ni bukan barang cari, tuan. Kita tak cari sedap, kita cari makan. Tuan-tuan cari makan sampai ke mana-mana pergi. Ni sedap ni. Apanya sedapnya kat dalam ni kata kau ni. Itu pun tak tahu duduk mana sedap. Benar tak? Sedap barang bagi. Allah bagi sedap. Kita pergi cari syariat, pergilah. Tapi janganlah leka sangat. Lupa sedap. Sedap tu duduk mana pun tak tahu. Kaya duduk mana tak tahu. Rezeki duduk mana tak tahu. Allah bagi tahu rezeki ada di mana-mana. Bila ada di mana-mana itu terjemahan tentang sifat Allah yang tidak bertempat. Jadi kita kena jelas. Maka tengok langit ni dah rasa besar dah. Allah hebat ya Allah. Kalau langit pun begini Allah jadikan. Aku duduk bawah langit tuan, saya tengok tuan. Kita keluar rumah, sikit risau pun tak ada. Tak risau langit rubuh. Menunjukkan apa-apa saja di bawah pentadbiran Allah, menenangkan. Walaupun langit tak ada tiang, walaupun dia tahu roboh tu. Allah bagi tahu nanti roboh langit. Kiamat nanti Allah roboh ke langit. Kita jalan kat bumi elok, tak terlus pun. Siap lompat-lompat lagi. Ujung-ujungit lagi ada handphone. Dia tak tahu bawah tu foundation apa dia pakai, tak tahu. Kalau kita duduk, kita nampak lah dia buat simen, nampak elok tu tanah kita pijak tu. Tak fikir apa dia dalam. Tak tahu kita.
Tak jeluh sekejap lagi ke? Sebab tu ada satu ketika gempa bumi kat satu tempat. Telan, bumi telan kan. Serak, dia sedut kan. Tu korun Allah telan kan. Satu ketika tempat banjir ni lama dah cerita ni, di Kelantan kan, 2000 apa tu sekali, 2018 kan. Banjir besar kan. Waktu tu saya stuck sekejap nak balik, stuck, tutup. Orang tanya, waktu tengah hantar bantuan, dari mana datang air ni Ustaz ni? Banyak air ni. Ni soalan buah tanggung ni cakap ni. Saya tahu nak jawab apa? Air ni datang dari Allah, kembali kepada Allah. Diam terus kawan. Nak kata apa lagi? Dari bumi keluar, naik macam gitu. Dari atas pun turun, dari bawah pun naik. Cakap apa? Kita tak tahu apa yang ada dalam bawah kita tu, kat bumi tu ada tu berapi dalam tempat kita bijak. Tinggal lagi kita bukan garisan luar daripada garisan gunung berapi. Oh tidak. Jadi menunjukkan bila dengan Allah ni tenang. Kita nampak Allah, jiwa tenang. Bila tenang itulah barulah kita berusaha. Barulah kita menguruskan dunia ni. Jadi sebenarnya menyambungkan Allah Ta'ala. Kesimpulan kita, maka kita bincangkan tadi dengan kaedah kaifiat soft tadi, sidik, amanah, fatanah, tabligh ni, kita mulakan sidik ni. Dengan kaedah ni, kita pertama sekali kita nak fahamkan hati ni. Hati ni kerja utama untuk merasai kebesaran Allah. Itu nombor satu sekali sebelum peradaban dunia dibina. Cuba kita lihat bagaimana Nabi SAW membina. Kalau tengok di Makkah Mukarramah tu, dulu dengan sekarang memang yara, memanglah dengan tanah tandusnya, dengan tak ada pembangunan, tak ada apa. Tapi ada iman di sana, tuan-tuan. Dengan tempat yang gersang itu, Nabi berjaya memimpin peradaban dunia. 1323 Hijrah. Start Empayar Uthmaniyah 1924 jatuh, convert dengan Hijrah 1300 lebih Islam memimpin dunia sampai kita dapat kesan. Bermula dengan tiada lah. Tapi masing-masing nampak kebesaran Allah. Yang nak disebarkan itu kebesaran Allah, bukan nak membesarkan diri. Sebab tu takbir ni, macam bulan lepas saya cerita, takbir ni sipi takbir takbur. Sipi kepada takbir takbur. Iblis duduk dekat takbur. Siapa takbur, dia memang yang mendapat sanad iblis. Takbir ni sanad pada Nabi Adam AS terus. Wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Bil makna takbir ni juga lawan dia takbur. Nak tengok takbur ni, yang ni menolak kebenaran, meremehkan orang. Ni akhir zaman yang hati-hati. Meremehkan orang masa tu. Dia akan suka meremehkan dengan kebenaran, dengan keadaan. Dia nak jadi terpaling lah. Hati-hati. Dengan menolak kebenaran satu hal lah. Jadi datang Dajjal nanti, dia dah buat kerja lah. Dia dah siap lah. Dia dah, orang kata akhir zaman ni benar jadi hak, benar jadi batil, batil jadi hak. Terbalik. Sebab tu kita kena mulakan balik kaedah tengok hidup ni. Dengan perbahasan kalau tengok ni, mula balik dengan hati. Apa yang hati nampak? Itu cara dia sekalian. Hati ni mesti dibangun dengan kebesaran dan kita fahamkan pada diri dan semua, yakni mencari kembali tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan sekadar baca dalam buku sekalian. Buku je kita baca lah. Tapi kita ada tugas macam mana nak mencari, nak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu perbahasan macam kita bincang tadi, tengok langit. Ada dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh. Tengok bumi, tengok diri, lihat dan fikir bagaimana apa yang kita faham tentang kebesaran Allah. Ini yang kita kena sentiasa letakkan pemikiran kita agar terbinanya sifat yang maksudnya yang diletakkan tentang bangun hati kita dengan kebenaran. Baik mas sekalian, insya-Allah setakat itu dulu perbahasan kita pada malam ni. Kita sambung pada seri akan datang dalam masih membincangkan tentang hakikat kehidupan sidik ini, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkesah kita kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang berbahagia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw.
Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu